Allah bagi kita rahmat ya. Saya minta maaf saya tutup sikit video sebab kadang-kadang line dia ada putus-putus. Kalau putus-putus tolong beritahu saya ya. Ya, dengan rahmat Allah ni, dengan limpah kurnia dia hari ni ya, Allah bagi rezeki kita banyak ya. Bila saya buat dengan semua kita buat hari ni secara live ya, by Webex. Dan apa yang saya nak saya nak sampaikan adalah satu lah. Yang pertama tentang SOP sekarang yang kerajaan umumkan ya. Vaksinasi adalah antara ciri-ciri penting lah untuk kegiatan ekonomi bermula ya. Sama ada di stesen kita tak terkecuali juga ya, ataupun di mana-mana. So vaksinasi adalah mandatory untuk staff, untuk pelawat dan juga untuk kontraktor yang datang bertugas di sini. Dan ini dengan satu harapan protection untuk menjaga kita semua ya, dan di samping untuk buat preventif ya, supaya tiada jangkitan yang ataupun kemudaratan ya yang boleh dibawa ke dalam stesen dan juga keluarga masing-masing ya. Dan operasi ni sangat penting ya, kerana operasi akan pastikan apa yang kita lepas ni dengan kilat sambung menyambung ni kan. Siapa yang duduk kat quarters ni, saya rasa Meru pun hujan begini ni kan. Ni macam semalam lah rasanya ya, 2-3 hari ni hujan bagus lah ya. Dan samping tu operation adalah satu bahagian yang penting bagi saya ya. That's why kita panggil operation ni frontliners ya. Frontliners untuk kita pastikan kesinambungan operation ya, station ya. Perniagaan kita bergantung pada operation ya. Tuan-tuan adalah the driver, tuan-tuan kemudikan dan pastikan kita generate 300 megawatt, 500 megawatt ya. Wah, ini kilat lagi. Ni dah 2-3 kali ni, memang hebat ni. Webex kali ni dengan orang staff operation lagi ni ya. Kalau dalam kita pastikan operation penjanaan kita ni berterusan ya, banyak cabaran yang kita hadapi ya. Cabaran-cabaran dari segi cabaran teknikal, cabaran-cabaran daripada daripada unit-unit ya, daripada CW pump, kita tengok air ya, kita tengok keadaan siltation kita ya, keadaan lumpur di CW pump ya, itu sangatlah kritikal ya. Dan kita tengok bagaimana dia mempengaruhi load setiap unit, terutama vacuum lah ya, di CW pump. Selain daripada tu, kita tengok juga cabaran-cabaran dari segi internal ya, technical issue seperti kesilapan, human error, kesilapan dari segi tak semua orang lah, daripada M&E sampailah corporation ya. Dan risiko-risiko ni kita pantau, kita kena pastikan human error ni dapat kita bendung, dapat kita tapis sebelum dia berlaku ya, dapat kita tampan sebelum dia berlaku ya. So bagaimana kita nak eliminate all the human error? Bagi saya yang paling penting adalah knowledge melalui OJT, knowledge daripada SOP, daripada prosedur ONM, daripada buku-buku dan juga daripada manual yang sedia ada ya. So hari ni saya panggil semua orang, saya nak take opportunity ni discuss dengan semua. Saya nak dengar pendapat semua yang ada dengan saya pada hari ni. Bagaimana apa yang tuan-tuan ada sebarang komen ataupun idea ataupun masalah yang macam yang boleh limitkan prestasi ataupun produktiviti setiap unit. Ini yang saya nak dengar daripada semua orang ya.
Ya, sebab kita tahu bila setiap pagi saya attend meeting, plan daily meeting tu mungkin tak dapat sampaikan maklumat-maklumat ni melalui daripada engineer ataupun daripada chief managers, ya. So I'm open to everybody yang ada dengan saya hari ni, ya. If you have any issues with your work, with your units, with your colleagues, dengan kawan-kawan, ya, ataupun dengan section-section lain, sama ada di dalam station ataupun di luar station, kita open lah, kita discuss, ya, dengan kita discuss bagaimana kita boleh resolve. Kiranya saya tak boleh resolve hari ni, saya akan check lah apa yang kita boleh buat, ya, dengan engineer-engineer atau manager-manager lain. So saya buka kepada semua. Ada apa-apa? Bolehlah mula. Kita mula dari atas lah. Kita mula daripada otai-otai dulu kot. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Saya Akmal daripada unit 5, Peronda. Saya utarakan masalah Tuan Haji yang biasa common lah pasal walkie-talkie Tuan Haji. Walkie-talkie, betul. Itu pun saya tahu. Memang saya nak baling je kan. Sebab dia kalau biasanya kalau yang critical macam farmhouse kan, farmhouse nak jalan kadang-kadang putus-putus kan. Kadang kita nak emergency tu kadang tak sampai kan. Itu yang bahaya tu. Okey. Alright, faham. Saya pun dah minta walkie-talkie ni dia ada Haji Anwar ada minta beli baru untuk tahun depan. Ya, saya tanya beberapa banyak walkie-talkie yang rosak kan. So adakah masalah walkie-talkie rosak ataupun masalah lain dari segi reception, daripada signal kan? Adakah masalah tu? Signal. Dia tak Signal Ya betul. Signal tak dapat. Okey, alright. Dari segi hardware dia tak ada masalah lah. Rasa kurang. Okey. Hardware rasa tak ada masalah kot. Untuk charge pun okey. Cuma biasa signal lah. Signal dia putus-putus tak sampai Tuan Haji. Akmal GF3 kan? GF2 macam mana? GF2 ada masalah sama ke? Saya Osman Kasmuni. Masalah dia sama. Mungkin repeater yang dipasang di chimney dulu dah tak function tau. Kalau ikut dulu mula-mula daripada quarter semua boleh call tau. Dia punya walkie-talkie. Kena check balik. Right. Point noted. Confirm. Ada lain? Please share. Assalamualaikum Ji. Salam. Saya Zul. Saya nak tanya pasal contohnya spana Ji. Ada spananya untuk operation, ada benda yang perlu pakai spana tapi ada benda yang contohnya spana kan, yang tu memang dah ada setiap orang. Tapi untuk contohnya kita ada perlu untuk contohnya tukar CO2 botol, kita tak ada tool untuk tu dia. Jadi macam mana je kalau kita minta dengan management je, benda-benda yang perlu kita nak pakai spana lah. Ini maksudnya spana set kan? Ya, lebih kurang lagi. I see. Itu pun dah masuk bajet tahun ni. Saya pun dia minta untuk tahun depan, tapi saya dah minta Haji Anwar belikan untuk tahun ni. Saya tak tahulah sama ada Bob SOE dah tanya kepada semua orang berapa banyak tools yang diperlukan. So ada ke Bukhari atau engineer operation tanya berapa banyak keperluan di setiap shift-shift lain, ya? Setakat ni tak ada tu Haji. Setakat ni Tak ada lagi, ya? Okey. Right.
Kalau bagi saya benda-benda macam ni tak perlu makan masa lama lah kan. Kalau stesen kita ada polisi ya untuk beli tools through bulk allocation ataupun through capex. So yang perlu kena register dan boleh beli online ataupun beli kat hardware ya. InsyaAllah yang ni saya akan pastikan Bob cari tools yang diperlukan. Phase 2 ada ke? Serupa perlukan tools? Syaril, Osman? Itu kalau dulu zaman sekarang macam apa dulu. Masa ada sesuatu yang pindah tu. Phase 2-nya saya ingat dia punya tool dah tak complete dah. Dia beli masa zaman Zazam lagi kat phase 2 dulu. Dah lama lah tu. Jadi untuk complete set tu banyak yang tak lengkap lah untuk individual ship. Individual ship lah. Mana per SEO lah. Betul. Okay, alright. Point noted. Okay, selain daripada tools, ada lain-lain. Assalamualaikum. Saya operator H93. Saya rasa untuk part saya, untuk department saya, ronda kontrak saya pun memerlukan alatan seperti itu lah. Sebab kan banyak menggunakan kudrat kan, buka valve. Yes, mana ada? Espana kita ada satu je lah untuk, tapi guna untuk 5 shift lah. Berfungsi dengan shift lain. Okay. Lain, orang lain semua ada masalah ke? Kalau common isu ni tentang tu, saya akan arahkan lah OE yang sekarang ni Shashi rasanya Shashi ataupun itu Firdaus ya, untuk dapatkanlah data daripada semua unit dan juga sama ada daripada H-Plan, sama ada sampailah ke farmhouse tu, untuk pastikan everybody ada tools yang diperlukan lah. Okay, hujan pun dah kata. Okay, ada apa-apa lain selain daripada tu? Tu Haji, nak tanya yang siapa ni? Saya Kamarul Zaman. Kamarul Zaman. Alright. Declaration kerja tu yang macam kita masuk dalam form tu ada tulis kerja night dengan evening kan. Evening tu kita masuk pukul 8 malam lah. Lepas tu dia kata yang nak declare 2 kali tu macam mana? Pukul 12 malam kena declare yang lain hari lain ke macam mana? Sekarang biasa declare sekali aja, mana boleh declare 2 kali? Kita bukan keluar masuk kan? Ya. Tak logik bagi saya ni. Macam mana tu? Sekali sajalah. Malam tu dah tarik lain je. Untuk Lain macam mana? kalau kita last malam ni, besok tu kita tak kerja. So hari besok tu balik pukul 8 pagi nak declare, sebab kita akan bekerja lusanya. Asyik bila dia mula itulah. So far apa yang you buat? You declare 2 kali je? Ya je. Ya, kita nanti ada last 1 hari hilang. Jadi Alright. dalam kalender tu je dia nampak kita rest day pada hari last malam tu.
Okay. Okay. Alright. Yang ni nanti saya tanya Bukhari jugalah dan juga HR bagaimana dia treat, ya, sebab mereka yang duk monitor hantar report setiap hari ni. Satu lagi Ji, boleh ni lagi Ji. Saya wakil operation ni macam OT pada 12 jam bekerja ni, HR tak pernah keluarkan apa-apa email pasal nak claim OT untuk 12 jam ni, macam sekelar lagi. Tak ada sekela Macam kita tak ada macam standard untuk claim. Jadi sekarang ni mulut by mulut. Maknanya ada orang dapat terima macam ni, ada orang terima macam ni, macam tu. So macam mana kita praktis sekarang? Boleh saya tahu? Boleh share sikit? Ada ke different antara GF2 dengan GF3? Adakah praktis different cara bila kerja 12 jam ni, bila OT? Ada percanggahan kadang-kadang. Itu okay. Jadi kita nak macam ada standard lah sikit je, namanya semua orang claim sama je, tak ada lah berubah. Okay, alright. Bagus juga cadangan. Yes. Yang pasal OT tu, dia jadi isu dia bila ada 2 tarikh. Dia cross hari Dia kalau pagi terus malam 12 jam tu okey lagi lah. Masuk pukul 8 balik pukul 8 pagi tu 2 tarikh. Okey, baca. Dok, so far dia bayar tak OT ni? Kalau dia cross, ada masalah tak? Dia sangkut ke? Kadang-kadang kita kena pergi office jugalah, tunjuk dia kira macam mana, tarikh dia macam mana. Okay. Right. Ini yang biasa deal OT siapa? Si Norita ke si Katijah? Dia dua-dua ada. Dua-dua Ha. Standardized SOP. Okay. Itu masalah kecil je. Kalau kerja malam, ikut by date lah senang. Mana kerja malam tu kita masuk pukul 8, bila pukul 12 pukul date, kita claim ikut date lah. Si malam, si pagi tak ada masalah. Ya. So kalau shift ikut date ni, bila dia bertukar kepada hari lain tu, dia punya rate tu ada bertukar juga ke? Ke masih sama? Tukar. Dia ikut status, dia off ke, rest day ke, normal ke. Jadi saya rasa senang macam tu lah, ikut date, hours dia berapa. Pasal bila tukar date tu, status dia berubah. Mungkin dia jadi rest day, mungkin dia first night, mungkin public holiday. Ya, kalau yang tu ni mungkin antara isu-isu yang kita nampak sekarang, saya nampak sekarang lah. Dah lama ke benda ni depa tak solve lagi? Pada saya claim biasa macam tu lah, ikut by date, tengok status hari tu. Untuk kerja malam lah, pasal ada 2 date kan. Alang you all kerja 12 jam ni penat tak? Compare dengan kerja 8 jam. Penat, kerja memang penat, tapi dia punya ganjarannya off tu adalah panjang sikit. Itu yang antara perkara yang saya dah jumpa 2-3 shift ni. Kebanyakan suka 12 jam ni, ya. Kerana dia punya off tu lama kan, banding dengan kerja 8 jam. Betul. Ni kalau waktu masuk pukul 8 tu Tuan Haji rasa tak macam rushing sikit. So cadangan? Ya, masuk. Masuk pukul 8 pagi, 8 malam, biasalah tu. Kena biasakan. Ke nak masuk awal lagi? Okey ni 8. Okey. Saya dah dengar tu, dah jauh. Okey. Biasalah, kita jauh. Dengan 8. Jangan patah balik lain-lain hari Sabtu masuk pukul 7 dulu.
Tak, saya dulu saya kan pergi dekat Sungai Perak dalam 2 tahun. Kat sana bila shift 12 jam ni, saya suruh dia masuk pukul 7. Ya, masuk pukul 7, 7. Masuk pukul 7 pagi, keluar balik pukul 7 petang. 7 malam lah, ya. So sempat lah, maknanya lepas subuh dia bergerak terus datang stesen, balik dia sempat maghrib lah kat rumah, macam tu. Bulan puasa memang sejak lah. Kalau shift tu penuh tu Haji, memang cantik lah kita cuma kerja 3 hari. Tetapi kalau ada vacant post, kita kena cover. Saya pernah kena kerja sampai 6 hari kerja pagi. Wah, patah pinggang tu. Dapat nak mana tak sempat nak beli 8 sampai pukul 8 malam kan. Itu kalau shift dekat GF1 okey lah kalau macam tu kena unit 6 hari saya boleh bayangkan lah Tapi kan ramai, takkan kau seorang aja yang cover. Kita pernah kena satu tu 2 orang saja, ada 2 vacant post tu Haji. Oh yes. Kalau quarantine itulah. Kalau kita quarantine 2-3 shift akan jadi macam tu lah. Betul. Okey, yang tu kita tak itu macam darurat lah kan. Saya pun kadang simpati juga bila kena kes quarantine ni sebabkan tu. Ya. Tapi itulah pengorbanan Saya cakap ni betul lah kan. Ada masa kita kena korban lah dengan kawan-kawan kita kan. Tapi terpaksa insya-Allah lah ya. Ganjaran dia pun tinggi tu, 6 hari kan kerja kan. Kena cooperation lah, tolong-menolong. Teamwork. Boleh panggil unit lain datang. Siapa yang otai-otai tu kan. Boleh bantu. Dah, boleh. Okey, lain ada kan? Tuan Haji ni unit 6 SEO Hafizah nak tanya pasal Mak nanti Mak pakai earphone boleh? makin orang kata tak betul-betul ni. Bila Mak nak mengaji Mak pakai earphone bagi Ustazah dengar boleh? UO sana saya ingat tak ada yang kosong. Bila ada UO vacant pula? Saya sana tengok ke list tu? Ada di mana? Dia pindah ke TVR. Baru kau relax lah brother. Baru 2 hari Adam pergi. Dia orang komplain bersambung-sambung je tuan. Sambung. Sabar. Kita pun sekarang dah recruit, dah interview 8 orang budak politeknik, Engku Omar, Politeknik Kelantan ya. 8 orang kita dah recruit. InsyaAllah lah bila staff-staff baru ni mai, kita akan isi lah dengan cepat ya. Unit jalan tu, unit 6 tak boleh berhenti. Tak apa, kita korang kongsi-kongsi dululah cover ya. Adam punya tempat kosong tu ya. Nanti sementara kita dapatkan orang daripada unit 1 atau unit 2 ataupun budak-budak baru ni lah yang cover ya. Habis cepat. Mana earphone ayah? Kenapa dia tak nak? Unit 1 tak nak mai ke? JF1 pujuk-pujuk lah budak JF1. Kalau nak pujuk susah tu Haji, kena bagi surat terus ya. Bagi surat ya. So 1 vacant tempat Adam, insyaAllah nanti saya tahu. Mana earphone ayah? Ni lah kerja 12 jam kan, lama sekarang ya. Ni tak sempat ni nak pergi pasar kat balik rumah ya. Okey, lain ada boleh share any good ideas, cadangan? Dah on kan PC siang? Laptop Mak on kan? Hujan pun dah berhenti ni. Assalamualaikum Ji. Salam. Saya Faris daripada unit 5. Cakap. Saya nak bertanya mengenai pasal Foreman Cycle. Okey. Apa soalan dia? Foreman Cycle.
saya nak tanya macam dia punya jadual. Kita kerja macam mana? 4 jam, 4 hari ke ataupun kita ada jadual lain ke macam mana? Movement cycle, apa yang kita dah implement dekat WTP, kita dah implement dekat CWP kalau tak silap saya, ya. CWP belum ke dah Raf ada sini, boleh verify belum ke tidak? CWP belum? Belum Ya. belum. Belum belum. Belum. Maknanya WTP, CCP, CPP dan juga GF1, ya. Feedback yang mereka terima, dia cakap dia suka shift 12 jam. Ya, dia shift 12 jam sebabnya shift 12 jam tu lebih selesa dan macam kita cakap tadi lah, rehat banyak. Ya. Sekiranya ini yang kita tengah study lah dari segi penerimaan dan juga dari segi tugas yang mereka buat. Sekiranya shift 12 jam ni apa yang mereka tengah praktikkan sekarang kat GF1 tu adalah baik, ya. Jika kita nak go ke GF2 dan GF3, kita akan implement yang sama, ya. Tapi sementara ni kita GF2 dan GF3 sebab dia running unit yang sibuk, jadi kita tak nak kacau lagi, kita masih study lagi pilot dekat GF1 dan juga yang tempat-tempat lain, ya. So tapi penerimaan daripada semua orang 12 jam is the best, ya, untuk 4-man cycle shift roster yang ada sekarang. Macam mana Faris? Jawapan memuaskan? Faris nak 12 jam juga ke? Ke nak 8 jam? 12 jam memang setuju sangat tu. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Macam mana dengan saya Tuan Haji, sebab H-Plan menggunakan khidmat kontrak, staff kontrak macam kerja KT. So dia pun akan terkena ke efek untuk 4-man cycle? Mesti Ashraf, mereka pun akan ikut sama, ikut unit. Dia mesti ikut unit, dia tak boleh ikut dia sendiri lain-lain. So syarikat dia akan buat adjustment lah, bagaimana syarikat dia akan compensate dia kerja 12 jam tu, roster dan sebagainya. Kalau daripada segi kalau contoh kata dah 4-man cycle, kata dah 12 jam, dia macam mana pengiraan? Sebab sekarang ni kita yang akan tulis OT diorang. Sebab sekarang ni yang PKP ni, diorang ada claim 4 jam. So pihak management approve diorang punya pembayaran gaji. Sebab bila saya tanya pihak diorang kata diorang akan claim saja. Tapi untuk daripada pihak KV saya tak tahulah macam mana. KEV bayar as per time sheets lah. Time sheet yang mereka buat tu, ikut attendance, ya. Sekiranya dia bekerja extra, sekiranya time sheets tu ikut, yang ni saya kena confirm balik, ya, sebab yang ni saya tak pasti. Tapi yang setahu saya, sekiranya dia submit time sheet tu verified by shift charge, ya, kita akan bayar as per apa yang dia masukkan tu. Melainkan ada dispute lah dari segi roster dan juga perkara-perkara lain lah. Ada masalah ke mereka tak dapat gaji bila kerja ekstra ni, Ashraf? Sebab sekarang ni dia kerja yang PKP ni macam kita 12 jam tanpa OT. Dia kerja 8 jam normal, 4 jam claim OT. Itulah antara ketirisan kan, yang standard yang kita kena tengok semula, ya. Bila kita buat sesuatu, tak bolehlah kontraktor je yang kaya kan, tetapi staff yang kerja tak dapat apa-apa. Ni kita kena tengok nombor satu. Nombor dua, yang paling penting, bila syarikat implement sesuatu polisi tu, syarikat tengok dari segi keberkesanan dia, ya.
So berkesan ke tidak arahan-arahan yang kita bagi tu orang ikut ke tidak, ya. Kalau operation kita sendiri kita buat roster, tapi kontraktor claim pula extra 4 hours, itu perkara yang tak patutlah berlaku kan, ya. Ini yang kita kena jaga ni, ketirisan duit-duit syarikat, ya. Duit syarikat ni kita patut guna untuk perkara yang benda lain, ya, untuk ya, meningkatkan lagi stesen prestasi, ya, dari segi O&M dan juga pembaikan. Okay, terima kasih Ashraf. Nanti saya review balik dengan Bukhari, ya, dengan Haji Anwar. Sama Haji. Tuan Haji. Siapa ni? Anwar Saya ke? Anwar bin Abdullah, Unit 4. Ya. Pakai two box tu, dia Mhm. dia ada amari. Bila tak ada amari, dia bawa dalam loker, dia tak boleh masuk dalam loker dia, barang dia. Pasal Amari. masa dia sebelum ni, zaman-zaman dulu, dia simpan dalam two box, dalam amari. Amari tu penuh dengan two box. Bila nak pakai tak boleh. Dia mesti ada khas untuk two box saja untuk tiap shift. Okey. Cadangan. Satu set dia Tuan Haji. Bagi senang. Hmm. Bagi sendiri punya. Bagus cadangan tu. Ya, common tools, ya, masing-masing jaga fungsi sama-sama. Ada cadangan lain? Tak bukan. Section lain tak. Unit pasal lain tak ada. Oh. Nak buat toolbox untuk mana? Anwar ni pandang dinding ke Anwar? Han cakap. Okey. Baru nampak. Dia kena buat ni two box. Saya tunjuk contoh. Sebentar. Jom nak gambar. Mak. Contohnya pasal tu ada khas untuk two box saja. Untuk tools. Kau telegram. Tengok. Tunjuk gambar tu Noah. Ya. Sini. Okay. Ya. Cantik. Ni contoh piece tu. Bagus macam tu, bagus ya. Dah lama dah. Okey, insyaAllah kita boleh fikirkan yang sesuai untuk GF3, phase 3, phase 1 dan juga phase 2, dan tempat-tempat lain, ya, proper, yang systematic, yang organized, yang mudah untuk semua orang. H-plan pun tak terkecuali kan. Tanyalah pomen-pomen yang ada kat sini kan, dia pun tahu macam mana nak susun barang, ya. So yang lebih sistematik dan Lain tak ada. Putus. Sangkut. Hujan dah turun. Waalaikumsalam. Memang betul sangkut. Dia sangkut. Saya off video. Okey. Yang lain? Lagi dengan cleaner dekat GF3 lagi. Depan floor banyak kan, tergurung banyak. Lepas tu belah-belah call feeder banyak. Banyak dia orang tak sapu lah, jadi kotor. Dulu punya cleaner okey. Ini cleaner ni baru-baru ni ramai cleaner. Dia kita quarantine COVID.
kuarantin COVID ni yang baru-baru ni lah, tapi sebelum ni kalau saya pergi round pelan pun memang tahi burung bersepah dalam pelan ni kan. Nak pegang railing kita geli kan. Ya, betul. Kalau dekat JF1 tu dia punya railing kat Tuban Hall semua kena tembak detek burung. Phase 2 pun 2 kali 5. Nasib baik phase 3 tak banyak railing ya. Phase 3 dekat unit 6 tu hanya hujan aja lah kan. So tapi boiler house pun nasib baik dia tak duduk ramai ya. Burung ni pun saya heran lah macam mana dia boleh hidup dalam boiler tu kan panas-panas, makanan tak ada tak ada ke korang tengok apa dia makan duduk dalam boiler tu? Macam mana kita nak hapuskan burung ni? Itu hari ada burung hantu sesat je. Banyaklah bangkai burung berbati dalam tu. Dia makan. Anjing. Burung hantu Tapi ada sesat seekor. Oh bagus tu. Kita kena carilah burung hantu macam ni. Nanti saya cadangkan pada si Sazwan pelihara burung hantu. Jangan korang pula jadi hantu. Kan? Burung hantu tak apa. Tu Adil. Projek ni Anwar cakap ni kami punya ESP pasal 2 dah penuh dengan burung pasal senja ni pokok kena tebang. Betul. Pokok dah tebang semua burung ke ESP. Kan. Berhinggap. Saya pun dia pindah sana Ini bermusim ke memang dia duduk situ dah jadi permanent resident tu? Dia ni memang dia senja dia dah tebang pokok, dia memang dia paksa kena pindah randah. Baru bincang tadi, baru nak beli yang ultrasonic sound tu kita nak pasang. Yang buat bunyi ultrasonic tu dia bunyi dia kita tak dengar, hanya burung aje lah binatang boleh dengar dan makhluk yang sewaktu dengannya. So yang tadi baru discuss tadi nak beli satu, nak pasang dekat ESP. Nanti diorang carilah kan. Sementara tu kita sabar je lah dengan pendatang-pendatang ni kan. Kat Malaysia ni memang banyak orang pendatang suka, pendatang asing kan, sampailah kat binatang kan pun suka. So insyaAllah yang ni kita uruskan lah ya, yang dekat ESP tu. Saya pun dah tengok video tu, memang banyak tu kan. Tapi dia tak kacau unit kan burung-burung ni, dia duduk atas saja, dia berak aje kan. Dia kacau masa kita buat manual rapping. Masa manual rapping. Okey. Kena buat. Tidak habis baju kena tag burung. Kena pakai baju hujan lah Noah Baju hujan pun stok pun tak ada peruntukan. Kau tak pergi, kau cakap aja. Aku baru tanya baju. Dah tu Haji. Saya Bila kau cek? Bila hang cek? Hang pergi cek kat store tu, kalau ikut apa saya cek memang ada stok kan. Kalau tak ada saiz tu mungkin lah kan, saiz besar. Tapi kat store tu memang ada baju hujan. Kalau hampa semua tak dapat baju hujan, hang beritahu pada Sifcah, nanti saya suruh dia powder. Ya. Pergi kat store tu, baju hujan kuning ke warna apa ke saya pun tak tahu lah kan. Tapi memang ada lah. Tapi hati-hatilah dengan tai burung ni sebab dia kuman kan, dia banyak bakteria. Kita sedang kita akan ambil tindakan bagaimana nak alihkan depa tu, ya, halau dia. Ya. Ini masalah sejagat lah ya. Lagipun najis tu kalau bila hujan dia licin tu. Dia licin. Kalau pemasangan ultrasonic tu tak berjaya, saya cadang bangunan tu ada roof, dia pasang netting keliling je. Ya, tak berjaya lah. Itu antara cadangan yang saya pun duduk fikir kan, kita tutup aja situ. Ya, pakai netting buat satu pintu entrance lah. Yes, betul. Right. Lain
share boleh tak saya nak dengar ni, saya nak dengar lah share salah seorang ke share cerita-cerita yang bagus apa yang dia buat dekat JF2, JF3, CWP kan. Kita kena banyak cerita apa berita-berita baik yang dibuat kan, barulah kita boleh berasa bangga dengan apa yang kita ada kan. Assalamualaikum Ji, nak tanya Haji. Salam. Okey, macam projek TPM tu kan, contoh macam kita buat proposal TPM tu, dari segi kos dia tu macam mana Haji? Sebab ada tengok tu ada saya tengok projek-projek lain, ada orang tu dia invest sendiri dengan kos dia sendiri, ada yang setengah tu dia just defect saja, lepas tu nanti maintenance atau kontraktor akan attend. So kalau macam kita orang nak buat projek yang hardcore sikit, macam mana dari segi kos dia tu? Kos kalau projek TPM saya akan support 100%. Saya akan support 100%, sama ada you minta bajet daripada stesen ataupun daripada MNE yang buatkan kerja-kerja tu. Ya. That's why the paperwork tu mesti proper, mesti buat dengan cara yang betul lah, ya. Saya tak halang lah kan. Kalau you tak adalah you nak buat besar-besar kan, biasanya ikut kemampuan masing-masing kan. Sekiranya you perlukan bajet bawah 1,000, just jumpa pada shift charge, tuliskan apa barang-barang yang nak dibuat, ya, then your team boleh proceed lah, execute bila dah dapat duit dan beli barang-barang tu sendiri, beli kat hardware ke, beli di mana-mana lah. Cara dia macam mana? Beli dulu baru claim ke atau dapatkan bajet baru beli? Yang mudah sekali dapatkan kelulusan lah, bincang dengan shift charge ataupun shift manager, dan dari situ dia akan bawa kepada untuk kelulusan SOE, ya, Bohari, dan Bohari, sekira Bohari approve, saya rasa tak ada masalah untuk projek tu you pakai duit sendiri kemudian claim, tapi mesti dapat kelulusan daripada manager seluruh lah. Okey, terima kasih. Haji, satu lagi ni nak bagi tahu dekat GF2 punya control room ni, dia banyak lalat besar tau. Lalat besar yang kiranya besar lah lalat dia. Itu hari dah pernah kena gigit kita orang, antara kawan-kawan dah pernah kena gigit, dah boleh berlubang hilang rambut sampai kan. Mana datang lalat lah? Ni bukan tempat sampah macam worldwide tu. Korang tak study ke? Mana dia main? Kita orang pelik kita dah tutup semua pintu. Itu bukan lalat tu, itu papikat tu. Mana dia main? Dalam dia masuk papikat yang dia suka gigit dekat badan lembu kan. Papikat tu. Yalah, itu macam mana dia main? Dia mesti buat tempat yang kotor, yang saya rasa dia daripada bangkai burung merpati lah rasanya. Itu pun bahaya tu kan. Sebab kalau dekat unit ni terlalu banyak lah burung yang mati. Ini antara perkara yang bila you bawakan tentang bangkai-bangkai ni, inilah yang saya nak minta peronda-peronda ni kan. Ringan tangan sikit lah kan, bila pergi meronda kan, bawa plastik bag dan kayu penyepit, kutip-kutip lah bangkai-bangkai ni. Janganlah ditendang tepi ataupun dibiarkan pandang sebelah mata je kan. Ini perkara yang kita kena jaga sendirilah ya. Saya minta tolong kat semua orang bagi kerjasama ya. Bila saya round pun memang saya nampak juga bangkai-bangkai ni, tapi bila tak ada penyepit ataupun plastik sampah, memang kita pun geli juga nak mengangkat kan bangkai-bangkai burung ni. Tolonglah kan, dia pun makhluk Allah juga kan. Kalau kita boleh angkat dan letakkan tempat yang sesuai untuk bangkai-bangkai ni kan, at least kita hormat dia makhluk Allah, dan selain pada tu kita juga jamin kebersihan ya. Jadi saya minta tolong kat semua peronda-peronda yang jalan ataupun UO, SEO bila buat MBWA kan masing-masing, tolonglah ya. Jangan biar bangkai-bangkai ni banyak ya. Di bangkai-bangkai burung merpati lah kan ya. Saya tengok dekat border house tu, kalau saya jalan tu mesti jumpa lah ya. Boleh tolong ke? Kenyak aja ni peronda-peronda ni. InsyaAllah boleh.
Boleh. Kalau itu kita sama-sama lah. Nanti saya tengok dengan budak fasiliti kan. Kenapa dia punya orang pun tak pergi jalan round. Check quality cleaner yang sepatutnya buat kerja di boiler house dan turbine house lah. Imam Nurdin, macam mana? Sihat? Senyap je tu. Ni ada sini ni. Alhamdulillah sihat. Rumah. Okay. So doktor cakap apa masalah Imam? Masuk ward? Hari tu dia kata ada sikit denggi lah, bukan COVID ni. Oh, denggi, virus juga tu kan. Macam mana Imam boleh kena denggi? Tak tahu lah ni. Sikit, patutnya sikit je. Okey, alhamdulillah. Sekarang macam mana? Dah start kerja dah? Ini off. Oh, okey lah. Kena jaga-jaga lah ya. Sekarang musim hujan panas. Ni antara perkara lah. Nyamuk banyak. Biar. Ya, terima kasih tadi. Okay. Talha, macam mana? Kuarantin lagi ke Talha? Saya kuarantin. Hari ni last. Bagaimana keluarga kamu sendiri dan juga yang tu? Yang adik kamu Alhamdulillah, sekarang dah semua negatif. Semua duduk rumah lah, kuarantin Duduk rumah, ni last lah ni. Pakai gelang ke Talha? Tak ada. Tak ada, kena jaga sendiri je lah ya. Adik kamu yang positif, adik ipar ke yang positif tu? Ya, adik ipar. Dia macam mana dia boleh terjangkit? Buat company dia dekat Setia Alam, kontrak pembinaan. Sana ramai yang kena. See. Dia ada dia boleh cerita tak Taha kan yang dia tu kan yang positif tu, apa dia punya simptom dan juga dia punya side effect tu? Dia tak kena ada simptom pun. Tapi boleh positif pula. Sebab ramai kawan yang positif pun ada banyak simptom, tapi dia tak ada. Dia dah ada vaksin ke? Satu dah vaksin first dose. Oh, first dose. Masih. Dia tak ada apa-apa simptom, dia duduk rumah pun alhamdulillah lah, macam biasa lah ya. Macam biasa je. Alhamdulillah, baguslah kan. Okey. Kau ada petua ke bagaimana nak build up immunity masa kau duduk kuarantin ni? Sama je, makan buah. Banyak macam tu je. Terlihat biasa. Sebab tak ada simptom apa. Yang dua minggu duduk rumah. 2 minggu duduk rumah. Kau tak keluar lah ya? Pergi swab test ni lah keluar. I see. Swab test di mana? Tu kat Setia Alam, kat apa ni, Setia Alam. Result dapat lama? Tu kerja apply tu 8 bulan dah dapat lah. Okey lah, baguslah kan. Alhamdulillah. Ini yang kita nak, semua orang sihat dan selamat lah daripada pandemik ni kan, daripada jangkitan juga ya, dan juga menjangkitkan. Ini antara perkara-perkara lah tentang vaksin ni, sebab government pun sekarang dah bagi arahan nak pergi kedai gunting rambut pun kena tunjuk vaksin punya kad, kalau tidak tak boleh masuk ya. Ini kedai-kedai lain pun sama ya. Ini antara prioriti lah yang kita terpaksa ambil pihak kerajaan dan kita pun ikut sekali. Jika tidak kena buat sendirilah semua ya. Kalau kat stesen ni apa yang saya bincang tadi ya, dos yang tak ada vaksin tu mungkin dia yang pertama yang dibuat adalah work from home lah ya. Selain daripada work from home yang tak ada vaksin tu, kita juga akan downgrade kan dia punya quality, ada punya position ya. Sebabnya kita pun tengah recruit staff sekiranya perlu kita akan gantikan lah mereka yang tak ada vaksin ni
Ini antara perkara-perkara yang stesen terpaksa buat untuk ikut SOP kerajaan dan juga SOP TNB sebagai fasiliti power station. So saya minta siapa yang belum tu fikir-fikirlah ya yang terbaik untuk stesen ya, kerana kita semua cek makan, kita semua ada tanggungjawab, kita juga ada peranan ya, kita tak dan prinsipal yang ada pada diri masing-masing tu ya kena ikut pada arahan syarikat lah ya. Okey, lain bagaimana? Ada nak share? Tu Haji, saya ada satu suggestion. Siapa ni? Anwar. Kena cakap nama dulu sebab ni ramai kan, kita webinar ni tak tahu siapa yang cakap. Saya Anwar bin Abdullah, JF2, Lini 4. Saya suggest siapa yang KPI lebih 80, dia kena apply UO lah. Pasal yang bawah 80 ni dia nak tunjuk, tengok contoh siapa yang KPI tinggi. Ini memang patutlah kan, siapa yang ada adanya potensi tu bergantung pada pengetahuan, kecekapan, kemahiran. Janganlah kita selesa sebab kita kena berubah. Saya ada baru-baru ni minggu lepas ke saya cek kan, ada 2-3 posisi orang tak nak minta kan. Saya sedih lah kalau semangat kompetitif tu tak ada pada peronda-peronda ya, untuk minta UO ataupun UO tak nak minta SEO. Saya sangat sedih lah kan. Ini menunjukkan kita tak kompetitif lah kan. Orang sentiasa nak berubah ya. Kalau saya tengok operator dulu kan, tanya Cik Osman tu dengan Cik Syaril kan, dulu start daripada bawah tu kan, daripada labourer ya, start daripada labourer, tapi semangat kompetitif tu tebal dalam diri masing-masing ya. Pencen jadi SEO ya. Korang yang muda-muda ni kan, yang bagus-bagus, yang ada potensi, tak nak takut ambil cabaran ya. Ini yang saya sedih lah kalau kualiti orang macam ni kan, macam mana kita nak berjaya ya. Cik Osman banyaklah kawan-kawan macam tu, Haji Syaril pun sama ya. Saya dah tengok ramai dulu kalau orang dulu yang start jadi yang saya kenal yang ramai jadi SEO tu, dia start sebagai pemotong rumput aja. Dia pegang sabit kan, masuk kerja pegang sabit. Sekolah darjah 6 pun ada kan, SRP pun ada kan, tapi korang ni politeknik takut nak jadi UO, tak nak jadi SEO. Ini memang saya sedih lah kalau kualiti orang macam ni ramai. Habislah KEV, kemudian habislah bangsa kan. Sebabnya kalau bangsa kita tak kompetitif, macam mana kita nak jadi satu bangsa yang kuat ya. Kita nak create bukan bangsa Johor je, kita nak create bangsa KEV je. So kena tahu cabaran ya. Jangan Tuan dengar Tuan. Ni contoh Chua Hok Lee, Bohan Rush dulu sambil rumput tu. Betul. Dulu kan dekat farmhouse tu ada seorang nama Biren. Korang mungkin tak kenal lah kan. Dulu Biren duduk farmhouse saja, tapi dia pencen jadi apa? Storekeeper TT14 tu. Ya. Dia bukan start daripada farmhouse tu, dia duduk farmhouse sampai tua. Kan? Dia duduk farmhouse, naik atas sampai jadi SEO pun boleh jadi farmhouse. Kan? Ramai tu yang staff-staff dulu yang farmhouse semua jadi tinggi-tinggi, jawatan komen pegang. Ya. Kita tak garanti lah duduk farmhouse tu sampai bila-bila. Ini contoh, ini semangat kompetitif yang perlu ada ni kan. Saya sedih lah kalau tak ada kompetitif punya spirit ya. Tak ada semangat untuk meningkatkan kualiti kerja, kualiti personal, kualiti keluarga kan. Of course lah sekarang ni saya tengok macam-macam cara boleh buat duit. Kalau tengok YouTube tu mula-mula buka aja, anda mau kaya kan, muka handsome pun tak apa, asal kaya kan. Itu semua menjanjikan kaya-kaya yang cepat tu. Biasanya tak, kalau kita tengok tak ada orang kaya dalam dunia kaya cepat macam tu kan. Semua mesti ada usaha, semua mesti belajar ya. So kita ni bila dah bekerja duduk dengan KEV,
kita ni fokus untuk KEV lah dulu, ya. Untuk bisnes-bisnes yang lain tu kena letak second lah kan. Kalau tidak, baik berhenti buat kerja lain dulu, ya. Kalau part time pula duduk kat KEV, part time kerja tempat lain jadi main income pula. Tu tak boleh. Itu dah haram dah tu, ya. Sebab kita telah berjanji pada majikan untuk menjalankan tanggungjawab, ya. Itu antara kita punya akad tu bila kita sign. So saya harap kita kena saya harap semua orang lah, ya, kena fokus supaya KEV ni number 1 dan lain-lain tu number 2. Sebab KEV ni yang tetap kita tengok walaupun pandemik ni orang lain susah, KEV bagi bonus, ya, bukan setengah bulan, tapi KEV bagi minimal 2 bulan, ya. KEV naikkan gaji tahunan, bukan RM100, RM200, ya, tapi ikut persen gaji masing-masing, ya. So KEV bagi allowance tak potong pun, KEV OT tak potong pun, makin banyak OT kan. Orang lain semua susah, tapi KEV masih lagi berterusan menjamin rezeki kat semua orang. Itu yang saya minta, ya. Kita sama-sama syukurlah, ya, pastikan KEV ni boleh lagi menjamin kesinambungan keluarga kita, ya, dan juga punca rezeki kita yang utama, ya. So saya harap semua orang faham lah kan, yang duduk kerja dengan saya dalam lama kan, Cik Osman, Cik Syaril, yang siapa ni, Izham ni Sekincan ke? Izham Sekincan Muhammad Izham kan. Ni yang okey kan. So kena faham lah bagaimana saya kerja. Mereka tahu kan, dulu saya GF2, sekarang pergi GF3, ya. So ini adalah stesen yang paling saya sayang lah kan. So saya tak boleh lah biarkan stesen ni jatuh. Okey, lain-lain ada apa-apa? Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Saya Talha. Ya kan, cadangan yang 12 jam dapat allowance giliran boleh ke? Allowance giliran? Bukan kau dah ada ke sekarang dah allowance shift? Allowance kedatangan ke apa ke tu? Oh, kedatangan naik giliran untuk kerja malam ke pagi. Itu bukan dah ada. Mana ada? Mungkin maksud dia Tuan Haji, dia ni allowance giliran tu mana untuk sebulan punya. Yang kita dapatnya orang kedatangan. Yes. Ya betul Haji. 2 bulan lepas kita orang dah dapat dah. Lepas tu tiba-tiba baru ni gaji baru ni diorang tarik terus dia minuskan terus. Sebelum ni kita orang dah dapat dah 2 bulan, lepas tu tiba di minuskan terus. Tolak terus. Allowance giliran Ya, shift allowance tak silap saya ada tulis dalam payslip dalam 2 bulan lepas tu dah dapat. Baru ni punya gaji dia tarik terus 2 bulan. Hilang macam tu je. Oh tu dia, saya rasa dia samakan dengan apa yang staff TNB dapat tu ke? Ada ke? Saya check balik tu. Saya tak sure. Nanti saya check balik. Tapi untuk pengetahuan semua sekarang ni saya dah arahkan AJK, saya dah form satu secretariat komiti untuk study TNC untuk semua KEV staff, ya. Mereka sekarang tengah dah buat a few meetings. In fact petang ni pun dia ada meeting untuk kaji TNC yang sedia ada, ya, especially untuk non-executive, ya. Bagaimana TNC ni kita boleh kita tengok balik apa kekurangan dia dan apa yang syarikat mampu untuk bagi dan support pada staff supaya productivity ni dapat kita teruskan, ya. Productivity plan semua dalam keadaan baik, ya. Plan dalam keadaan yang sentiasa bersedia bila dapat DI, ya. Serupa juga semasa jalan, selamat untuk orang operate dan juga selamat untuk kita teruskan generate 300 dan 500 megawatt lah, ya. Ini TNC ni sekarang kita tengah review, ya.
Saya harap TNC ni kita dapat merapatkan jurang lah. Yang pertama antara TME dan juga KEV, ya. So allowance yang you cakap yang minta allowance giliran tu kan, nanti mereka akan tengok balik semula lah kan apa yang sepatutnya dapat, dan kita cuba standardizekan lah sebagaimana yang kita mampu bagi lah. Sebab syarikat KEV ni you all pun tahu kan, kita terpaksa berhutang banyak, ya, disebabkan dan hutang ni adalah antara hutang-hutang operasi lah untuk kita meneruskan syarikat, ya. So yang pertama kita kena bayar hutang, dan yang kedua kita kena bagi dividen ataupun yang keuntungan kepada shareholder, dan barulah kepada syarikat, ya. Dan kepada last kali barulah kepada saya, ya kan. Dan yang sekarang ni antara inisiatif yang kita buat, kita tengah buat dah dapat kelulusan penstrukturan semula hutang, ya. Penstrukturan semula hutang, yang mana shareholder tu dah ambil balik hutang separuh daripada hutang yang sedia ada, ya. Sebanyak kalau 1.4 billion, ya, 1.4 billion hutang ni kita dah berikan pada shareholder. Jadi syarikat ni insyaAllah by bulan 9, bulan 10 kita dah kurang sikit hutang kita tu, ya. Dan bila kita dah berada penstrukturan hutang ni kan, buyback of this equity shareholder Malakah dan TND ambil balik hutang mereka tu. Jadi kita tak payah bayar hutang, tak payah bayar interest, ya. Yang tinggal hanya sukuk dan juga ada 2 RC revolving credit tu. Itu dalam sukuk ada dalam almost 1 billion, yang RC ada dalam 200 million. Tapi yang kita pulangkan balik hutang ni kepada Malakah dan kepada pada TNB almost 1.4 billion lah, 700 plus 6, lebih kurang macam tu. So bila kita dah dapat kurangkan hutang ni, ya, dan saya fikir kita boleh tak duit-duit yang sepatutnya dari dulu pun kita tak bayar hutang kat mereka ni, ya. So kita tak ada tekanan lah yang lebih untuk kita operate, ya, dan pastikan kita boleh servis hutang bank, kita boleh servis kos operasi, dan juga kita boleh tanggung lah, ya, tuan-tuan sebagai dan saya sebagai warga kerja. Ini yang saya harap kita boleh teruskan, kan. Ini antara perkara-perkara yang kita tengah buat sekarang ni, nak bina, bangkitkan semula KEV. That's why team operation, team maintenance dan siapa-siapa juga team support services yang ada dengan kita ni semua perlu memainkan peranan masing-masing lah, bantu syarikat, ya. Bantu syarikat, ya, dari segi SOP, instruction, ya, supaya kita dapat pastikan. Kamu GF3, berapa ramai ada GF3 ni? UOR GF3 hari ni dah turun bawah 6%. Ya, tahniah tim GF3, kena jaga betul-betul tu, kan. So tolong jaga-jaga, doa hari-hari, ya. Allah bagi kita kemudahan untuk bagaimana kita nak uruskan GF3, GF2 dan GF1 dengan baik, ya. Bukan mudah nak mencapai ni, ya. Sungguh pun unit 5 tu dia tidur lama, lebih 10 bulan. Kita harap bila dia commission 1 hari bulan 9 nanti, kita target unit 5 1 hari bulan 9, ya. Unit 5 tu akan terpacak ajalah 500 megawatt tanpa sebarang masalah. Ini yang kita sama-sama kena doa, ya. Kebaikan daripada rakan-rakan kita, kebaikan daripada majikan kita, kebaikan daripada orang bawahan kita, dan kita sendiri akan beri kebaikan kepada semua orang, ya. Tengok macam Cik Osman ni kan, dia kerja sampai rambut putih tu, kan. Korang rambut semi hitam, mana ada SEO rambut putih, kan. Dia seorang je SEO. Syaril pun tak rambut putih. Aku tengok Syaril hitam lagi, kan. So sama-sama lah kita ambil semangat macam orang macam Cik Osman tu, kan. Semua orang dia nak bagus, semua orang dia nak baik, kan. Jadi potensi-potensi ni lah yang kita perlu ada. Kita bina bangsa KEV ni, kan. Satu bangsa, organisasi yang dihormati, kan.
Bukan bila kita pergi aja orang keji kita kan. Bila dengar nama kita pun orang tak nak dekat. Kan? Bila kita pergi kita cakap aja orang tengok, orang dengar benda yang tak baik aja kan. Kita nak tunjuk kita boleh improve. Ya. Kita boleh improve. Kan? Tapi semua orang kena usahalah. Kan? Ini bukan macam cerita skim cepat kaya tu. Biar mungkin handsome tapi kaya kan. Itu tak jadi tu kan. Okey, ada apa-apa? Senyap aja. Happy lah semua saya harap. Ini yang saya, kalau tak ada apa, alhamdulillah lah. Assalamualaikum. Haji. Ya. Siapa nak? Izam ni. Legend. Sekinchan. Izam. Izam SEO, ini nam. Tuan Haji, saya nak tanya sikit lah Tuan Haji. Saya nak tanya penglibatan KEB dengan Genco Tuan Haji. Okey. Saya rasa macam dah serap ke ataupun macam mana status dia Tuan Haji? Okey. Dan apa kebaikan dia, apa keburukan dia dengan Genco, dengan penglibatan KEB dengan Genco ni? Okey, bagus soalan tu. Kan, ada juga orang nak tanya kan. Dia gini. Kita adalah bila kita duduk bawah kita adalah anak syarikat TNB. Dan Genco adalah satu division dalam TNB yang diberi mandat untuk manage semua anak-anak syarikat TNB yang generation power station. Share dia hanya 60% saja. So 60% share daripada TNB telah diturunkan kepada Genco. Ya. So secara tak langsung Datuk Azman Mufti itu adalah pemegang saham yang besar lah dalam KEB 60%. Okey. Bila kita dalam Genco, kita ada share partner, ada shareholder lagi satu, 40% daripada Malakoff, ya. Operasi operation dan maintenance 100% akan diberi kepada Genco lah, untuk memastikan proses-proses dan juga anggota kerja yang duduk dalam KEB ni Genco yang pilih. Polisi ikut polisi Genco, ya. Polisi SOP kerja, SOP tentang admin dan juga sebagainya, semuanya ikut polisi Genco. Malakoff sebagai 40% adalah shareholder dan mereka ada suara, ya, dari segi implementation dan execution, pemilihan pekerja, recruiting, proses dan juga yang paling penting productivity station. Malakoff ada suara dalam tu, ya. Dan biasanya kita bincang semuanya dalam lembaga pengarah, ya, yang mereka terlibat secara langsung menasihati dan juga memerhatikan dan memantau operasi dan bisnes KEB. So bila kita ada Genco ni, kita akan pandangan apa yang saya praktiskan adalah kita cuba sebanyak mungkin ikut apa yang Genco keluarkan dari segi polisi dan juga SOP, ya. Dan kita juga sekarang ni sedang cuba untuk mendapatkan staff-staff kita setaraf dengan staff-staff TNB Genco yang lain, ya. TNB Genco ada dua kategori staff. Satu yang 100% TNB dan juga yang bukan 100% TNB tetapi yang duduk dalam syarikat sendian berhad, ya, umpamanya Jimah Energy, Jimah East, ya, yang dimiliki 80% TNB, 20% Mitsui. Supaya juga dengan SPG di Pasir Gudang Power, ya. Ini antara anak-anak syarikat yang tidak ada 100% staff TNB. Ada juga lagi satu, Remaco, ya. Remaco ada juga staff yang bukan juga 100% TNB. So mereka ni dalam kategori yang mana bila dia syarikat ni 100% dimiliki oleh TNB, dia akan straight absorb as TNB staff lah, macam rakan-rakan kita yang lain dan saya juga. Dan
dalam fasa, kita ada lagi satu kita panggil fasa kedua. Syarikat yang hak milik TNB sepenuhnya seperti Jana Manjung, ya, Jana Manjung, TNB Jana Manjung, dia usul IPP tetapi dimiliki oleh 100%. Mereka pun diserap sepenuhnya dalam Genco, ya. Kita fasa 3. Kita fasa 3 yang mana kita ada shareholder lain yang share dengan memiliki syarikat kita dengan Jima East, dengan Pasir Gudang Pasir Gudang Energy Ventures, ya. Kita fasa 3. Sebelum kita nak masuk ke dalam tu, saya kena kaji kos untuk kita masuk ke dalam Genco. Sebabnya bila kita masuk dalam Genco, antara perkara yang kita kena bayar ekstra untuk admin dan juga untuk urusan warga kerja, kita kena bayar ekstra. Satu kepala, contoh untuk admin, satu kepala dia akan ambil 100,000 gitu. 100,000 satu kepala. So bayangkan kita kena bayar pada Genco 100,000, ya. Untuk satu kepala. So kita ada 4 juta orang. Macam itulah kita kena bayar 4 juta ringgit kita kena bayar setahun sebagai servis Genco. Ya, kalau syarikat kita dapat banyak manfaat daripada kos itu, saya boleh pergi ambil 100% Genco, ya. Sekiranya kita tak dapat manfaat, baik kita maintain aja 4 juta tu, kita guna 4 juta tu untuk kita punya operasi sendiri, ya. Kita boleh guna orang kita yang sikit dan juga kita boleh guna resources kita yang ada untuk buat benda yang sama. Tetapi sekiranya 4 juta tu berbaloi untuk kita bayar untuk dapat operasi yang lebih cekap, support services yang lebih baik, ya. Saya willing to pay for that services. Itu Genco, ya. Dia tak datang free. Untuk staff, untuk diserap kepada Genco, itu ada perkara halangan kedua. Sebabnya kita ada shareholder lain, kita ada Malakoff, ya. Sekiranya Malakoff setuju untuk staf TEB yang sedia ada boleh diserapkan ke dalam TNB Genco, kita semua boleh pindah ke dalam TNB Genco ikut TNB punya polisi, TNC dan juga sebagainya, ya. Tetapi itu juga bergantung pada kemampuan syarikat. Sekiranya kita pindah semua tetapi kita kena bayar lagi services, ya, untuk support all the manpower, untuk support all the administration, ya. Apa kita bayar, ya. Contoh macam saya kerja dekat, masa saya kerja dekat Sungai Perak tu, kita bayar 100 juta satu tahun untuk servis kepada TNB, ya. 100 juta bukan sikit tu, ya. TNB kaya tak apalah kan, boleh bayar. Duduk dekat hidro tu memanglah kan, bikin duit aja, ya. Dengan the right people, dengan the right equipment, dengan the right maintenance dan polisi, kita bolehlah bayar 100 juta, ya. Tapi kalau kat KEV nak bayar 100 juta, bungkuslah kita kan. Itu baru hidro, baru staff dia 200 orang aja, kita ada 400 orang. So saya harap penerangan saya ni you orang semua faham lah kan risikonya bila masuk ke dalam Genco. Genco juga bila dia nak masuk, bila dia nak terima orang, dia pun nak pilih, dia tak pilih semua orang, ya. Dia tak pilih semua orang, ya. Ini antara yang saya sendiri alami, ya. Bila Genco nak pilih, dia akan tengok mereka yang betul-betul ada potensi untuk bawa Genco. Genco pun access staff. Genco access staff. Genco ada dalam 3,000 hingga 4,000 staff sekarang, ya. Dia ada access, ya. Kalau dia nak terima kita, dia akan pilih yang terbaik aja antara kita. Ya, dia akan pilih terbaik aja daripada kita. Kalau yang staff TNB memang dua-dua kaki dalam TNB, tapi staff KEV ni yang nak masuk ke dalam Genco, dia akan pilih. Tak semuanya akan diterima, ya. Saya dah go through that cycle, ya, dengan staff-staff. Tapi kalau korang tengok dekat Genco tu ada department yang dipanggil satu department ni yang tak ada kotak. Department tak ada kotak. Department tak ada kotak tu maksudnya mereka ni orang yang tak terpilih lah. Yang Genco terpaksa juga support dan bagi projek-projek khas untuk mereka meneruskan, ya. So bukan maksud bila duduk dalam operation tu
kita bernasib baik, kita dah guarantee. So kalau kita start to move to Genco, sekiranya dia punya perspektif tu lebih baik daripada apa yang baik yang ada sekarang, sekiranya keuntungan tu lebih kepada staff dan juga kepada syarikat, saya akan move kepada Genco. Ini harapan saya. Sekiranya tidak, kita akan maintain as it is. Sebabnya bila kita move to Genco, kewangan syarikat akan lebih berat lah untuk support, untuk bayar support services tu. Kita tak mampulah bayar macam 100 juta kan. Kita nak bayar 10 juta, 4 juta tu pun tak susah. Ini kan kita nak bayar 100 juta yang macam stesen-stesen lain. Manjung bayar lagi lah mahal sebab dia ada ramai staff. Saya yang hydro tu 200 orang pun bayar 100 juta kan. Ni antara kos-kos yang kita sedang tengok secara serius lah. That's why kita ada Cik Azlan, saya panggil datang balik orang-orang hotai macam Mr. Ko. These are the commercial parts yang kita nak pastikan yang kita ni sungguh pun dalam keadaan yang seadanya ni, InsyaAllah jika dengan usaha tuan-tuan ni, projek downtime, projek TPM, sikit-sikit you buat untuk improve station di unit 3, unit 4, unit 5, unit 6, unit 1, CW pump semua kan. Sikit-sikit yang you buat tu memberi makna tau kan, supaya kita boleh transform. Kita boleh transform, kita tunjuk kita ni lebih baik daripada dulu kan. Okey Izam, penerangan tu ke ada jelas ke tidak? Jelas Tuan Haji. Maknanya banyak salah faham lah sebelum ni apa yang kita dapat. Tuan Haji dah terangkan macam tu, jelas lah. Saya dulu pun kalau dulu memang hasrat saya memang nak transfer semua ke Genco. Tetapi bila dia letak kos dengan tol dia tu kan, bayaran-bayaran tu, saya lebih fikir kepada syarikat lah dan tuan-tuan punya punca rezeki lah, apa yang terbaik yang kita boleh buat untuk 400 orang yang duduk dengan saya ni. Sebab apa yang dalam fikiran kami sebelum ni macam ni Tuan Haji. Bila kita dengar ada Genco dan kita boleh masuk Genco, so mungkin jangka hayat kami bekerja dengan KTB atau Genco atau TNB sekarang ni mungkin lebih daripada 8 tahun lah akan datang ni. Tapi bila jadi macam bila diterangkan macam ni, okey lah, kita ready. Dia begitu. Kita bekerja ni, that's why prestasi kita mesti bagus, supaya kepercayaan, trust, sorry kalau line putus-putus, beritahu saya kita dengan Genco ni kita kena tumpang Genco. Kita kena tumpang Genco. Kerana tanah yang kita duduk dekat KAV ni masih lagi tanah TNB. Tanah TNB. Sekiranya tanah TNB takkan biar plan dia tu selepas 8 tahun tinggal macam tu je. Tak ada. Dia sentiasa ada projek baru. Sungguh pun projek tu bukan dalam bentuk yang sama, tetapi dia mesti ada projek baru nak guna fasiliti yang sedia ada, dan nak memastikan generation masih lagi ada supaya pendapatan Genco berterusan. Genco dia punya pendapatan hanya penjanaan aja. Penjanaan saja. Sekiranya Genco decide nak buat sesuatu projek baru seperti repowering ke gas turbine, combined cycle, yang lebih efisien daripada unit sekarang, dia akan guna tanah ni kan. So bila dia guna tanah dia akan guna orang yang sedia ada kan. Kalau katalah SUO kita kan, bila dah bekerja lama dengan pengalaman dia kan, buat apa nak cari SUO baru, serupa juga dengan staff-staff yang lain kan. Training lebih mudah, orangnya dah ada, kompetensinya pun dah tinggi, jadi kita akan guna orang sama. That's why saya cakap sungguh pun kita tak masuk 100% ke dalam TNB ataupun Genco,
Tetapi bila kita jadi sebahagian daripada anggota kerja yang saham dimiliki oleh TNB, ya, TNB Genco, kita akan jadi sebahagian daripada penduduk kapal Genco juga, ya. Dia tak akan tinggalkan kita, ya. That's why prestasi tu mesti kita pertahankan, kan. Kita kena pertahankan yang kita boleh dipercayai untuk menggerakkan, untuk menjalankan unit-unit, ya. Dan yang kedua, selain daripada tanah ni, kita ada yang switchyard tu 275 kV yang depan kita ni, kan. Nak buat switchyard ni bukan murah, ya. Ini antara perkara-perkara nak buat repowering. Switchyard ni dah ada, buat letak unit saja, kan, kos dia akan jadi lebih murah. Tak perlu buat tempat lain. Lain semua dah ada, dah melirau semua pergi ke utara, pergi selatan, timur, barat. So tempat kita adalah tempat yang strategik. Kita kena pertahankan tempat ni, ya. Kita kena pertahankan, orang-orang dia mesti kompeten, yang mesti berani untuk buat kerja dengan baik, kan. Bukan berani diam-diam saja, tapi berani untuk buat kerja, untuk contribute. Kalau tak ada semangat berani ni, kita tak akan dapat to the higher level, ya. Ini antara perkara yang kebaikan strategically yang kita ada di sini, ya. Mereka tak akan lupakan kita, ya. Selepas 8 tahun, insya-Allah sekiranya ada projek-projek baru, ya, selepas 2025, ya, insya-Allah tempat yang paling sesuai, ya. Selepas GF4 tu kita GF4 tu kita dah jual dah tu. Untuk pengetahuan semua, kita dah jual dah kepada syarikat Nigeria tu, Afrika tu, GF4 tu. Semua nak angkat, tinggalkan bangunan kosong aja. Gas turbine ke, transformer ke, semuanya diangkat tu nanti dengan spek-spek. So GF4, ya, yang akan dipindahkan ke Afrika, Nigeria tu, ya. So ada peluang untuk kita selepas 8 tahun. Just saya minta semua orang tolong buat kerja betul-betul, pastikan, ya, kita bekerjasama antara satu sama lain, kita menolong satu sama lain, ya. Kita tunjukkan kemampuan teknikal kita, ya. Kalau kita tak tahu, kita belajar. Kalau kita tak tahu, kita tanya. Kalau yang kita dah tahu, tolong mengajar yang lain, ya. That's why OJT lah, simulator lah, yang kelas-kelas yang saya minta mereka buat tu, sekarang ni memang banyak. Saya nak tunjukkan yang kompetensi yang ada, capability yang ada sekarang ni, ya, kita boleh pupuk, kita boleh bina, ya. Kita tak akan biarkan dia hanyut aja macam nama kapar, kan. Dan kita tukar lain, ya. Saya harap jelas, ya, penerangan saya. Ada ini dah nak dekat dah pukul 4 dah ni. Orang semua kerja sampai pukul 8 malam, kan. Kita boleh sambung lagi 1 jam ni kalau tahan. Kan. Gimana? Dan saya sambung lagi, kalau tak ada soalan. Banyak perkara yang kita tengah buat sekarang, ya. Antara perkara yang kita buat sekarang ni, ya, salah satu dia adalah improvement dalam safety, ya. Improvement dalam safety. Safety sekarang kalau tuan-tuan tengok, ya, yang kita utamakan adalah safety untuk staff dululah, ya. Program-program safety yang kita buat, potential incident reporting, dulu kita ada website kita sendiri, kita masukkan data. Sekarang kita masukkan dalam HSC Wallet, ya. Ini semua kita tumpang dalam TNB Genco, ya. Facility ni, kalau dia bagi kita tumpang free, kita guna. Dia cakap tak ada bayaran, guna apps dia, kita guna, ya. So ini antara kebaikan bila kita tumpang orang yang lebih baik, orang yang lebih besar, orang yang lebih bagus. So dia akan kongsi ilmu pada kita, dia akan kongsi maklumat dengan kita, ya. So saya minta yang semua staff kena bulan ni, ya, kena mesti ada 5 atau 6, ya, minima masuk dalam HSC Wallet, ya. Sebab di HSC Wallet ni akan dipantau oleh korporat TNB, ya, safety. Dia akan tengok bagaimana culture setiap stesen, ya. Sebab HSC Wallet ni lebih kepada culture sendiri, our own behaviour yang menjaga safety, bukan orang lain, bukan safety rep, bukan safety officer. Sekiranya kurang
input dalam HSC wallet, dia akan menunjukkan culture tu masih lagi tak dapat lah. Maknanya culture tu perlu diketuk. Bila diketuk barulah masuk. Ya. Culture tu masih lagi tidak boleh membina satu gugusan ataupun satu organisasi yang cakap safety first. Dia cakap aja tapi dia tak buat. So HSC wallet ni akan tunjuk. Ya, sekiranya kita faham HSC wallet ni is our own behavior. How we see unsafe act, unsafe condition, how we record, how we report, ya, dan how we monitor and how we resolve. Ya. So sekiranya perkara ni kita buat ikut PDCA lah, plan, do, check, action. Sekiranya kita buat ni complete loop, ya, semua orang akan selamat. Ya. Yang kita nak semua yang balik daripada KEV ni, selepas dia balik rumah ni, dia lebih selamat dan dia lebih sihat bila dia balik rumah. Kalau dia datang sini dia lemah semangat, ya, kita sama dengan dia, kita bagi dia, pupuk dia semangat dia supaya tinggi. Kalau dia kurang semangat, kita sama kita minta macam kawan-kawan buatkan air Milo ke, buat teh tarik ke, bagi dia segar dulu, kan. So bila dia buat kerja dia akan sentiasa terbaik, kan. Kalau dia tak faham, kita tanya kenapa dia tak faham. Kalau dia tak tahu nak jawab, kita ajar dia. Kalau sekali ajar tak faham, boleh ajar lagi. Kalau 2 kali, boleh ajar lagi. Kalau 3 kali, saya rasa suruh dia terjun dekat, kita mandikan dia dekat Sidalupang dulu. Bila dia mandikan, bagi dia segar dulu, barulah dia belajar balik, kan. Sebab bila kita pilih ni bukan pilih sebarang orang datang kerja kat KEV ni, kan. So bila you all balik, you akan rasa lebih. Satu yang saya nak, bila setiap orang balik kerja, dia akan rasa dia buat kerja tu, kerja yang terbaik pada hari tu. Dia akan rasa dia buat kerja tu sepenuh hati. Maknanya dia dah deliver the best, kan. Kita tak nak dia balik rasa macam galat, rasa rugi, kan. Dia rasa dia tak buat kerja tak betul, kan. Kita nak dia rasa dia dah buat, dia dah bagi sepenuh hati kat dalam stesen. Masa bila seorang rasa macam tu, bila kita ada 400 orang akan rasa yang sama. You all bayangkanlah stesen prestasi macam mana, kan. You bayangkanlah kerja antara satu sama lain, kepercayaan antara satu sama lain, kan. Ini yang kita nak rasa, kan. Kita ada Faizal ni, kan, dia selalu repair BMW, kan. Kau tanya dia, kalau dia repair BMW tu, kan, dia repair satu barang aja, barang lain dia tak repair, kan. Dia rasa puas hati tak? Faizal? Mana Faizal ni dia hilang, kan. Ada tak puas hati tu Haji. Betul, kan. Dia sebagai mekanik pun tak puas hati, kan. Dia kadang-kadang dia buat kerja tu free aja sebab tolong kawan-kawan, kan. Faizal, kan. Banyak kawan minta tolong, ada masa sesak, kan, minta tolong, kan. Faizal pun tolong. Tapi bila dia buat kerja tu, kerja dia rasa tak cukup, kan. Macam something tak sedap bunyi enjin dia, kan. Bila kawan dia balik pun, dia mesti fikir macam mana kawan aku ni, kan. Sama juga bila kita kerja ni, kan. Bila katalah you peronda, you buat isolation, kan. You buat isolation, kemudian tak letak PTW tag, katakan, kan. Kemudian shift lain datang take over, tak tahu benda tu dah isolate ke tidak sebab PTW tag tak ada, kan. Ini antara perkara kecil lah, kan. Sama juga bila macam siapa cakap tadi, kan, tentang burung, kan. Kalau jumpa burung mati, kan, jumpa tarik burung, kalau kawasan tu kotor, kan, dia pergi buat isolation pun geli-geli, kan. Kemudian dia buat isolation, dia dah habis isolation, kawan lain pula datang nak normalize, jumpa lagi kotor-kotor macam tu, kan. So bagaimana perasaan korang yang buat kerja menyambung satu sama lain, kerja tempat yang sama, kan, dalam keadaan yang kotor macam tu, mesti masing-masing tak puas hati, kan. Inilah yang kita nak buang tu. Kita nak buang semangat yang membuat orang rasa rugi, membuat perasaan orang rasa tak sedap dan tak puas hati, kan. Sebabnya dia bermula daripada kita, kan. Sekiranya katalah burung mati tu kau angkat masuk dalam plastik bag, kan. Kemudian ambil cotton rag, kan, bersihkan tempat dekat valve, nak pusing tangan tu, kan. Jadi bila bersihkan valve tu, bila kawan lain datang nak buat normalize, kan, at least sungguh pun dia tak tahu siapalah yang bersihkan valve handle tu, kan. Dia akan rasa
dia buat kerja tu baik. So kita harap pahala tu akan dapat kat kawan kita lah, selain pada kita yang membuatnya tu kan. Ini perkara-perkara yang kita nak improve dalam stesen. JF3 baik, JF2 pun baik kan. Okay, Zul diam aja Zul kan. Raf yang dekat CW Pump tu, Husin, mana tadi ada Husin rupanya kan. Husin kat mana? Husin kat CW Pump, dah hilang dah. Okay, bagaimana? So kalau tu kita pun dah lebih 1 jam lebih kan. Sebenarnya saya nak dengar Cik Osman ni. Cik Osman ada cakap apa-apa tak? Ini ada satu isu Encik. Ini permohonan quarters bagi pihak-pihak pekerja yang masih duduk di luar, terutamanya operation, minta dipercepatkan lah, dan permudah dan percepatkan. Sebab saya punya peronda 2 pun dia duduk luar, itu shift kena kuarantin sebab dia duduk dengan sewa di luar dengan top gear punya staff kena COVID. Boleh, jadi betul. Operation yang application tu untuk masuk quarters yang masih duduk luar tu dapat dipercepatkan lah. Okey. Okay, Man. Okey. Terima kasih Man. Ini saya update tentang quarters. Kita ada 20 biji rumah kita tengah usahakan untuk staff masuk. Rumah-rumah ni kita dah approve, dah bagi bajet kepada Arif untuk all masuk. Jadi bila rumah-rumah ni siap, siapa yang dah mohon, yang dah dapat nombor rumah tu, dia boleh masuk lah. At least minima rumah tu bersih, kurang-kurang dicat, tak ada defect yang besar-besar macam teruk-teruk yang sebelum ni lah kan. So itu semua stesen bayar. Semua stesen bayar dalam dekat 80,000 jugalah kot kan, untuk repair yang rosak-rosak tu ya, type 4, type 3 ya, dan juga type 1. Dan ada juga yang cakap sebelum ni staff kontrak tak boleh masuk, tapi saya cakap buat apa tak bagi mereka masuk ya. Staff yang status kontrak pun boleh mohon quarters ya. Kita minta siapa yang duduk rumah sendiri tu masuklah quarters ya, dengan kerana quarters dia lebih bersih ya. Dia lebih bersih, dia lebih terjaga dan dia lebih selamat untuk kereta dan harta kita lah. Kita ada security 24 jam ya. Selamat daripada COVID pun. Dan COVID pun betul, sebab komuniti kita ni komuniti yang terjaga ya. Kita sama kita je. Dan kita rasa selesa lah ya, bila kita tak mix dengan outsiders ya, except bila kita keluar. Dan ada satu yang baru-baru ni banyak komplain tentang air kat quarters kan. Saya tengok juga kan apa tindakan RVD tu pun saya dah minta pressure rendah kan. Rumah saya rasa pump dia rosak kan. Kalau si Faizal pandai repair pump, saya dah bagi duit kat Faizal aja pergi repair pump tu, tapi dia pandai repair BMW aje kan. Dia pandai repair pump air BMW aje, tapi pump air yang besar tu saya tak tengok dia lagi lah repair. Kalau pump air senang aja BMW tu, water pump Faizal kan. Lain tu saya betul. Sebab saya pun dah pindah tu Haji, saya dah tak duduk quarters. Oh, dah pindah rumah sendiri lah. Saya dah duduk rumah sendiri. Alah, sayang kenik dah lagi. Sebab saya duduk dalam rumah tanah sendiri, saya dah tak duduk quarters lagi. Sebab saya nak dekat dengan mak bapak saya nak jaga orang tua saya. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Okey. Mana si lagi otai ni? Saya nampak Syaril senyap aja. Haji Syaril ada sini lagi? Ada. Syaril ada apa-apa Syaril? Komen. Nasihat baru ni. Waalaikumsalam. Saya tak ada apa lah. Cuma saya nak beritahu lah pasal apa ni, kontrak pembersihan ni lah. Kontrak pembersihan macam dekat room. Yang area JF tu lah kebanyakan tak ada orang monitor lah. Jadi minta satu, biasa
sekarang quarters dah tak ada orang monitor lagi. Jadi minta monitor seorang lah, monitor pasal kebersihan ni lah, cleaner semua ni lah. Pasal kita dekat pasal 2 ada bilik-bilik yang terkunci tu, saya ingat dah 2 tahun orang tak bersihkan. Biasa dia kalau chef dia akan datang, kita akan buka kan, lepas dia siap kita bersihkan, kita kunci balik. Jadi sekarang tak ada orang monitor benda tu. Yang kedua, bila dah kerja 12 jam nanti, ERT ni, emergency response team ni kena, pihak keselamatan kena ubah sikit lah pasal latihan pemadam api semua tu lah. Pasal kita tak tahu bahaya kan. Itu saya dah highlight sebelum ni. Jadi minta masa yang sebelum hari Jumaat itu saya tak dapat attend sangat lah pasal saya punya sistem ada masalah sikit. Okay. Yang dua lah. Pasal saya ingat facility ada staff lebih tu yang bila diorang dah tak jaga batas kan. Jadi kalau boleh biar diorang yang monitor kebersihan lah. Macam pasal bilik-bilik kita ada 3.3 kV room memang diorang tak masuk. Apa ni UPS room, ESP room semua tu banyak tak masuk. Sekarang tak ada, biasa monthly dia orang buat kerja-kerja pembersihan lah. Itu dia. Biasa betul. Benda ni dah highlight pada saya punya sikas lah. Itu je lah. Terima kasih Encik Syarif. Terima kasih. Ya. Kontrak untuk housekeeping pun kita baru award minggu lepas. Saya minta tambah orang, mereka dah tambah orang. Ya. Kalau dulu mereka jimatkan, dia buat cost cutting. Jadi dia kurangkan orang buat kerja pembersihan dan dia identify kawasan-kawasan yang common aja perlu dibersihkan. So that's why yang Haji Syarif cakap ni banyak tempat yang mereka tak pergilah. So kali ni saya tengok balik semula sama ada mereka boleh pastikan tempat-tempat ni dia cover. Sebab saya baru-baru ni baru 2 minggu lepas ke bulan lepas lah, saya pergi round dekat GF3. Saya tengok bilik 3.3 kV breaker tu macam geban ayam, ya, kotor dengan taik burung dan juga bulu-bulu burung, ya. That's why saya marah, ya. Kenapa tak highlight isu hygiene ni yang menyebabkan bilik-bilik yang kurang orang masuk ni, ya, macam tak diindahkan, ya. So saya tak sure keadaan sekarang macam mana, saya tak pergi lagi tengok, ya. Tapi memang saya tak puas hati lah dengan kualiti kerja tu, ya. Dan nombor 2 ERT tu okey, ERT pun memang banyak perubahan perlu buat. Saya nampak juga kan. InsyaAllah nanti saya bincang dengan safety. Okay guys, ada apa-apa? Last question. Haji, isu sanitasi ada apa-apa lagi? Sanitasi sepatutnya dia buat kan, ikut tu. Ada ke tempat dia tak pergi? Tempat-tempat tertentu macam tempat macam UCR ni kan, kita orang maintenance banyak keluar masuk, so dia ada schedule je. Tengok macam tak ada pun. Oh, dia dah hilang lah schedule dia kan. Dia dah hilang schedule dia. Okey, kalau gitu nanti you bincang dengan Chief Judge. Tapi you among yourself buat sendiri kan, jangan harap dia sangat kan. Saya tahu mereka dah bagi kan. Dia dah bagi ke spray dan juga sanitizer kepada semua staff? Itu dia bagi. Okay, alright. Yang tu you kena buat sendiri dulu, ya, sebab saya pun dah bagi arahan jangan bagi orang luar masuk dalam control room, ya, sebab kita tak nak ada kontak rapat lah dengan staff-staff. Kau tahu tak cerita dekat guard house, mereka tengah makan minum pagi, 3-4 orang kan, breakfast biasalah kan, duduk 2-3 orang, kopral, sarjan ke apa ke, siapa pangkat pun saya tak tahu kan, dia makan. Tiba-tiba datang cleaner masuk kan, cleaner masuk buat cuci, kutip sampah kan, buang tong sampah kan, nak buat kerja cleaning macam biasa kan. Bila dia dah habis kerja tu, dapat pula report cleaner tu kontak rapat ada positif kat rumah dia kan.
Yang tengah makan 4 orang tu semua jadi kontak rapat pula. Kan dengan cleaner tu. Jadi CCC, semua tak boleh kerja. So that's why saya beritahu pada orang yang duduk tempat yang kritikal ni kan, kena kurangkan orang-orang yang tak berkenaan lah masuk, ya. Jadi kalau perkara ni kita boleh elakkan, tak perlulah selalu sangat mereka masuk untuk buat sanitizing, melainkan kita sendirilah yang pastikan at least kawasan kerja kita boleh ada seperti ya. Kita ada sanitizer liquid sendiri, ya, kita boleh buat lah, ya. Itu lebih selamat bagi saya daripada panggil orang tiba-tiba dia ada kontak rapat pula, kena pula tak sebenar-benar kes macam tu kan. Ini antara perkara-perkara yang dalam situasi negeri Selangor ni tinggi yang saya minta lah, dengar ni saya tengok signal banyak dah putus dah ni, ya. Saya harap kita jaga sama-sama kita, ya. InsyaAllah kalau tu saya akan follow up dengan tim facility untuk tengok balik dia jadual sanitizer dia datang ke tidak, ya. Juga dia buat ke tidak. Dia datang pun satu hal, tapi dia buat tu yang paling penting. Kalau dia datang melawat aja kan, dia tak buat pun satu hal juga kan. Itu semua nak kena buang ke pump house lah tu, ya. So dia duduk pergi mandi air dekat pump house tu, ya. Tapi saya percaya mereka buat lah kan. Semua orang jalankan tugas yang baik. Saya rasa ni dah dekat 4.5, dah 2 jam, ya. Saya terima kasih kepada semua, ya. Saya take note semua input-input yang tuan-tuan bagi ni, yang kita harap kita jaga satu sama lain dari segi SOP, dan kita pastikan kita balik kerja kita lebih sihat sebelum kita datang kerja, ya. Kita balik kerja kita rasa lebih selamat daripada sebelum kita datang kerja. Bila kita balik kerja, unit kita ni akan jadi lebih baik daripada sebelum kita datang kerja. Bila kita dah ada perkara-perkara begini, ya, insyaAllah KEV ni akan jadi lebih baik dan lebih maju, ya. So terima kasih yang ada pada dengan saya hari ini, ya. Sekiranya ada apa-apa soalan lain ataupun pertanyaan, you can direct kepada Tuan Haji Anwar lah, ya. Tuan Haji Anwar very close to me. Saya setiap hari saya tanya khabar tentang operation, ya. Kalau you ada apa sebarang, just let Haji Anwar tahu, ya. Haji Anwar tahu dan Haji Anwar boleh sampaikan dengan saya sekiranya perlu. Kalau tidak, dia akan resolve pada level dia, ya. Okay guys, so Imam jaga kesihatan baik-baik. Talha selamat kembali kerja, ya. Jaga juga family masing-masing, ya. Tak kira di mana berada, sama ada kalau yang ada ibu bapa tu tolong jaga mak bapa, ya, dengan baik, ya, sebab kita pun tahu banyak kes melibatkan mereka-mereka yang ada comorbidity dan orang-orang yang tua-tua, ya. Tolong jaga ibu bapa. Kalau yang ada ibu bapa yang jauh-jauh tu, pergi call lah masing-masing, walaupun dah lama tak boleh balik kampung, tak boleh tengok mak bapak, tapi keep in touch, ya. Dan yang ada dengan saya, kita sama-samalah jalankan tugas kita sebagai warga kerja, supaya KEV akan jadi sentiasa dihormati, ya. Dihormati bukan perkara yang tak baik, tapi perkara-perkara yang orang lain tak sangka KEV boleh buat, ya. Prestasi bagus, produktiviti tinggi, keselamatan yang pada tahap yang level yang tinggi, UOR kosong, ya. Dan juga pemerhatian dan detail, setiap kerja tu dibuat dengan betul dan dengan baik, ya. InsyaAllah, ya. Bantu saya, bantu KEV, kita bantu satu sama lain, ya. Terima kasih ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Tuan Haji. Okey, kalau yang baik tu boleh share, kalau apa saya cakap yang tak baik tu tolong jangan share, Terima kasih.